An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyyun aw sa'id fa wallah alladhi la ilaha illa ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu ilaihil kitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang keempat ini diriwayatkan daripada Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Katanya telah menceritakan kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia benar lagi dibenarkan, as-sadiqul masduq, ya, Rasulullah as-sadiq yang benar, al-masduq dan dibenarkan. Kata-kata Rasulullah itu kata-kata yang benar dan dibenarkan. Ya. Kata-kata kita ni belum tentu benar dan dibenarkan. Tapi kalau kata Rasulullah, memang ya tidak dinafikan kebenarannya. Disifatkan begitu oleh sahabat tadi, iaitu Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud tadi. Ya, apa katanya? Sesungguhnya salah seorang kamu dikumpulkan kejadiannya dalam perut ibunya selama 40 hari air mani. Kata Rasulullah apa dia? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Tersimpan dalam rahim ibu selama 40 hari bentuknya air mani. Air mani itu duduk. Rasulullah bercakap ini bukannya dia belajar sains, bio tak bio. Sekarang yang sains bio pun tak tentu hala lagi kan. Dia tak kenal diri dia. Rasulullah bagi tahu. Ya, kejadiannya manusia bermula dengan air mani. Betul lah kan? Min mani yumna, daripada air mani yang terpancar. Mimma immahin, daripada air mani yang hina. Hina tuan-tuan. Ya, tak maaf lah kalau kita kata kita ni hina. Mimma in, pasal air tu air yang hina. Jadi bila kata Rasulullah min nutfah, duduknya 40 hari tadi itu sebagai nutfah, sebagai air mani duduk dalam rahim. Ya, kalau tuan-tuan tengok dalam WhatsApp kan, dalam cerita-cerita kan, macam mana pancutan air mani tadi pergi ke rahim isteri kan, ribuan jutaan, yang mana satu yang nak melekat tu. Bukan main susahnya berjuang nak jadi orang ini, daripada dalam lagi berjuang nak jadi orang. Ya, berjuang dalam tu, berlawan dengan jutaan benih tadi tu. Tu tuan-tuan tahulah, saya tak payah ceritalah itu. Nak ceritanya asalnya daripada air mani. Jatuh ke bumi, itik tak sudu, ayam pun tak patuk. Tu nilai kita tu. Ya, kalau takdirkan jatuh ke bumi, ayam pun tak patuk, itik pun tak nak sudu. Yang duk sombong tu jangan sombong sangat. Tu kita kata kita, ya. Saya kata diri saya dan juga sama-sama para jamaah, sumbernya daripada air mani. Summa yakunu alaqatan mislan zalik.
Udah dikumpulkan kejadian dalam perut ibunya selama 40 hari air mani tadi, kemudian menjadi segumpal darah seperti yang demikian itu juga, yakni 40 hari 40 malam. Arba'ina yauman lagi 40 hari 40 hari dah masuk step yang kedua 40 hari. Baru jadi mudghah. Mudghah ini ialah daging yang orang kata luqmah, luqmatain. Dia dalam kita kata kalau makan tu dalam sekali kunyah ataupun 2 kali kunyah. Ya, mudghah tadi tu ya, dalam sebesar ibu jari begitulah kot ya. Maka jadi 40 hari macam tu. Kemudian jadi ketul daging seperti yang demikian juga, yaitu 40 hari juga. Kemudian diutuskan kepadanya malaikat. 4 kali 4 16, maknanya 160 hari diutus kepadanya malaikat. Yursalu fayursalu ilaihil malak, lalu diutus kepadanya malaikat, fayanfukhu fihi ruh, ditiupkan kepadanya ruh. Ya, ditiupkan padanya ruh. Itu yang bergerak tu selepas 4 bulan. Ya, kandungan 4 bulan itu tadi dah mula bergerak ya. Mana yang ada pengalaman tahulah ya, bergerak tu. Kalau yang belum ada pengalaman, dia tak tahu macam mana bergerak tu. Dia pegang perut tadi tu, terasa dia menyepak sana, menyepak sini, menendang sini. Ya, kalau dia ganas keluar tu pun ganas itu. Tu dalam perut tu kalau ganas, ya, keluarnya pun ganas. Itu jangan menyepak kan. Kalau dia menyepak tu dalam perut pun macam itulah tu. Ya, pasal dia suka menyepak orang ya. Baik. Sudah ditiupkan 40 hari, ditiupkan roh dalamnya. Apa lagi seterusnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Ya, lalu ditiupkan padanya roh dan diperintahkannya menulis 4 kalimah. Bi arba'i kalimat, dengan 4 kalimah disuruh tulis. Malaikat tulis 4 kalimah ini. Apa dia pertama? Bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyyun aw sa'idun. Yang nak ditulis tadi dalam alam apa ni, dalam kandungan ibu tadi tu yang dah ditiup roh, dah bergerak, dah hidup, dah tulis 4 perkara ini. Pertama apa dia? Iaitu rezekinya. Banyak mana rezekinya? Tulis. Keluar besok dia jadi jutawan rezekinya. Keluar kredit kad dah garanti ada dah. Golden card pun keluar dah. Keluar besok ada segulung ijazah dah ada dah. Keluar esok jadi ustaz dah jadi ustaz dah. Rezekinya tadi banyak mana? Rezeki tadi kita tak tahu, memang dah tercukup banyak tu. Rezeki yang namanya rezeki macam mana tuan? Rezeki yang dimakan, rezeki yang dipakai, rezeki yang disedekahkan kepada orang, itu rezeki dia. Yang tuan-tuan makan kan, itu rezeki. Yang dah makan pun belum tentu lagi, boleh jadi terkeluar juga lagi. Yang dah dalam perut, itu rezeki yang kita makan. Ada yang kata dah makan tu rezeki kita lah. Ya, kalau air ni kata ni rezeki saya minum nanti ni insya-Allah. Tak, belum lagi. Pasal belum saya minum. Kalau saya minum, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu rezeki saya dah minum. Selebihnya ni belum rezeki saya lagi. Boleh jadi saya tak minum selepas ini, boleh jadi orang lain minum, boleh jadi tak boleh diminum. Itu rezeki yang diminum, yang dimakan. Kedua, rezeki yang Allah Ta'ala tetapkan yang kita pakai. Ni yang kita pakai. Tuan-tuan banyak baju kan? Dalam almari tu tolak perempuan kita bunyi. Tolak kita pun semua perempuan bunyi. Tu tolak saya bunyi tak tolak. Tapi memang banyak dalam almari tu. Tak pakai pun. Ya, bersimpan. Ya, saya kalau baju t-shirt tu, t-shirt apa yang selalu bagi tu. Nah ustaz, hadiah untuk ustaz, terima kasih. Hadiah dekat laci tu, ingat dan 6-7 helai dia tu tak pakai. Ya, dia kata nanti satu hari saya nak bagi pada anak yatim ke apa ke, senang. Orang bagi, terimalah. Itu maknanya bukan rezeki kita. Kita tak pakai pun. Hanya kita milik aja, milik yang sifatnya sementara. Itu rezeki, tuan-tuan ni ingat rezeki.
Kemudian apa lagi? Yang ketiganya tadi rezeki yang kita sedekahkan. Yang kita sedekahkan itulah rezeki kita. Yang mana tercatat nama kita tadi mensedekahkan apa sahaja yang kita ada tadi, kita sedekahkan, itu rezeki kita. Ada orang yang tidak sempat bersedekah, dia meninggal, tak ada rezeki lah dia. Ya. Dah bawa duit dan sedekah ke masjid, singgah ke kedai dia beli barang, dah tak jadi sedekah pula, tak ada rezeki dia juga. Ya, rezeki tadi. Baik, satu rezeki ditulisnya. Wa ajalihi, dan ajalnya. Yang kedua pula apa dia? Tulis mengenai ajalnya. Umurnya, panjang mana, usianya sampai berapa tahun. Kita kadang tahu umur kita kan berbagai-bagai peringkat. Ada yang 50-an, 60-an. Pasal kita duduk di taman ini ada 3-4 kategori. Yang duduk sini masa dia melahirkan anak je. Dia sana lahir, sini lahir, sana cukup jambul, sini cukup jambul, sana kambing, sini kambing. Itu masa kat mula-mula startnya, mula-mula tentulah. Kambing sana kambing ini, beranak sana beranak sini, itu satu peringkat. Satu peringkat lagi ini, dia melahirkan anak, mengahwinkan anak. Sana kahwin, sini kahwin, ya, sana kahwin, 1 minggu tu sampai 3-4 kahwin. Itu satu peringkat lagi tu, peringkat kedua. Peringkat yang ketiga, peringkat orang meninggal lah, sana mati, sini mati, sana mati. Itu je peringkat kita tuan-tuan, duduk di taman ni. Ya tunggu je lah giliran siapa mati pula nanti ni. Ya tak? Ya, sama ada siapa dulu mati itu, yang penting mati tadi mati tetap mendatang. Jadi ajal ini jangan bimbang tuan-tuan, dia datang bila-bila. Engkau sehat ke, engkau sakit ke, yang jaga orang sakit meninggal dulu daripada yang dijaga. Kan? Kita tengok hari-hari lah diulang, tengok isterinya, rupanya suami meninggal dulu. Isteri pula jaga suami, rupanya isteri meninggal dulu. Dah terkutang kanting seorang-seorang. Mana kita tahu? Ya? Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajalnya, tak kira satu ketika mana pun, ya, tak dahulu seminit, tak terkemudian seminit. Senang je nak meninggal tuan-tuan, ya. Lepas ni tak tahu siapa meninggal. Kita tak tahu. Ni malam apa ni? Ni malam Selasa je. Ni malam Selasa. Ada satu buku tu saya baca, buku Azab dalam Kubur tu. Tuan-tuan kena hati-hati kalau malam Jumaat. Malam Jumaat tu malam malaikat maut turun. Dia tengok dalam masjid ni siapalah gilirannya. Lepas tu dia buka buku. Tengok buku, tengok muka, tengok buku. Tengok muka belum lagi. Kalau Jumaat besok hidup, alhamdulillah selamat aku. Dia sama ada dia datang malam Jumaat ini, dia datang malam besoknya mati, ataupun minggu depan mati, atau bilin mati. Tapi malam Jumaat itu dia datang. Dia sepi tengok, ya, tahu meninggal. Tuan ni, ini soal ajal ini ditentukan dahulu Allah Taala. Rezeki banyak mana kita makan pun kita tak boleh makan lebih. Ajal jaga macam mana pun kita punya kesihatan cukup, ya, dengan suplemennya, dengan vitaminnya, ya, dengan ubatnya, dengan jantung sebagainya. Kalau dia nak meninggal dan innalillah je lah. Terimalah, bersedia kita tadi dengan soal kematian. Yang mana kita lihat, ya, kalau dia tempat kita ni lah kan, pergi kerja elok je naik motor, balik-balik naik van jenazah. Siapa sangka? Ya tak? Naik kereta bukan main dia tertib, potong orang pun tak, dia dipotong orang je dia tu. Balik-balik kena bawa naik van jenazah. Siapa sangka? Ya, ini soal ajal ialah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersedia sahajalah. Maza a'adatta laha? Apa dia persediaan kamu dengan datangnya maut ini nanti? Kita bersedia tak? Kita bersedia sekarang ini. Katalah kita dalam kita bersedia, okey malaikat kamu ambil, aku dah ready dah. Cepat ambil. Tak ada tuan. Ya, pasal apa? Belum masuk lagi dalam bub kita tadi untuk diambil nyawanya. Jadi kalau dia, okey insya-Allah aku dah bersedia nak tidur tadi, itu yang kena bersedia. Tidur.
Bismikallahumma ahya wa amut. Ready lah. Ditakdirkan amut terus. Mati. Kalau kata ahya, hidup besok pagi, alhamdulillah. Illazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itulah persediaan kita. Ya, bukan persediaan ketika kita ready ni, tak. Persediaan sekarang ini kita berbagai-bagai. Tapi yang pastinya kena bersedia tiap-tiap kali nak tidur, kita bersedia dengan doa kita dan bersedia memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Itu yang keduanya. Yang ketiganya wa amalihi. Apa dia amal pula? Iaitu kerja-kerjanya. Ya, amal ibadahnya. Amal kita tadi juga ditulis dah. Kau nak buat baik ke, nak buat jahat ke, amal-amal kita tadi dah termaktub dah. Sudah tertulis dah. Cuma kita tak tahu je. Kalau kebetulan kita buat baik, alhamdulillah, menepati dengan apa yang telah ditulis oleh malaikat. Kalau kebetulan kita buat jahat, na'udzubillah. Ya. Tapi tak boleh nak disalahkan siapa tuan. Ini nasib aku lah, aku dah buat jahat macam mana kan. Ditulis dah aku memang jahat. Kalau dah tahu kata jahat, jadi baiklah. Ya, bukannya Allah Ta'ala nak menyusahkan bila kita, okey kau ni tak ada harapan. Disebutkan dalam hadis berikutnya pada wasyaqiyun aw sa'idun. Sama ada dianya tadi dalam keadaan celaka ataupun bahagia. Disebut syaqi dulu, disebut dengan celaka dulu. Wasa'id ataupun bahagia. Dia tak sebut bahagia dulu atau celaka. Tak, disebut celaka dulu. Kesusahan dulu, baru datangnya kesenangan. Inna ma'al usri yusra. Ya, bila adanya kesusahan, baru datangnya kesenangan. Nak susah dulu, baru senang. Apa-apa pun susah dulu. Tabi'i kita manusia ni susah dulu. Nak berjalan pun susah dulu kan. Kena merangkak dulu, kena bertaktih dulu. Sekarang ni pakai worker. Ya, budak-budak pakai worker. Dulu tak ada worker tuan-tuan. Pacak buluh, letak buluh dalam tu pusing tu lah, buluh tu pusing. Itu kalau tuan-tuan bisa ingat kan. Betul je kalau dulu kan. Letak kayu tu pusing. Itu belajar berjalan dulu ni. Ya. Lepas itu letak barang pula, nak bagi rangsangan boleh berjalan, letak duit, letak jarum pak ni. Kalau dia ambil duit memang duitan, kalau jarum memang jaruman. Jadi ya, dia nak menyuruh dia tadi ada rangsangan. Orang tua-tua dulu ni dia nak tengok budaknya macam mana, dia letak buku, letak pensil, letak duit, letak jarum ke apa ke, tengok dia pergi ke mana. Itu ya, kepercayaan dulu ni sebenarnya ialah rangsangan nak tengok nalurinya budak dia tu. Kalau yang budak suka tengok warna-warna, tengok bukunya berwarna, dia pergilah ke bawah. Esok ni jadi profesor, rajin baca buku, ulat buku. Itu tak jadi tuan-tuan. Itu temberang memang, tak ada nas ni. Ya, tak? Tapi jangan disalahkan pula orang tua-tua buat. Sebenarnya orang tua-tua buat tu bukan untuk itu. Dia nak mengajar kita begitulah. Sebenarnya. Samalah kepercayaan ini yang kalau kita yang khurafat lagi teruk tuan-tuan. Budak-budak kalau dia teruk, budak-budak kalau orang tua teruk lagi teruk kan. Khurafat orang tua-tua. Apa dia antaranya? Antaranya bila burung hantu bunyi di atas perabung rumah. Jam. Kalau tak bangun apa, tak ada yang tidur malam tu semua. Pasal takut mati. Malam ni ada orang mati dalam rumah ni. Pasal burung hantu di atas perabung rumah. Lagi khurafat lagi. Bila ayam beromen dalam rumah, ditangkap ayam tu disula. Lagilah khurafat. Ini ya, sembelih kan bagus, disulanya apa hal? Itu lagi khurafat. Yang orang tua khurafat tu yang kita nak kena betulkan. Budak-budak kalau sekadar dia pilih pen ke, pilih duit ke, pilih apa, itu biasalah tuan-tuan ya. Budak-budak sekarang. Maknanya kesusahan dulu, baru datangnya kesenangan. Itu pun ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kalau hidup dia miskin, miskin dari itu bukan kesusahan. Miskin itu adalah ketentuan daripada Allah Ta'ala. Sama ada dia hidupnya miskin tadi kerana memang dia dah miskin. Dia miskin.
lahir-lahir miskin, ataupun dianya dimiskinkan. Dia dimiskinkan, dibankruptkan, ya, dibuat macam-macam benda supaya dia tadi tak ada kemenangan, tak ada duit, tak ada apa, segala rezeki untuk dia dihalang-halang. Patutnya dia dapat projek, dihalang, dia tak boleh dapat projek, lalu dia miskin, tak boleh bayar hutang, bankrupt, dimiskinkan dia. Ataupun yang ketiganya, dia duduk di perkampungan yang namanya miskin. Miskinlah dengan dia sekali. Maka dengan itu dia kena keluar daripada kampung tu. Dan kalau boleh kampung tu tukar, jangan jadi kampung miskin, kampung kaya pula. Macam di sebelah mana, di sebelah Kuala Selangor tu nama kampung Penyamun. Kalau tuan-tuan lahir di situ, anak kampung Penyamun. Allah tuan-tuan. Ya. Saya beritahu dengan masa saya jadi qaudi daerah, saya kata tukarlah kampung Penyamun ni. Oh tak boleh Ustaz, ini satu yang nostalgia. Penyamun nostalgia juga tuan-tuan ni. Tukarlah nama yang elok sikit ni. Seperti mana di apa di kalau di Gombak tu kampung yang orang Qadiani tu, kampung apa namanya? Kampung Nahoda. Sebut kampung Nahoda Qadiani. Sebut Qadiani kampung Nahoda. Jadi orang kampung Nahoda tu dah ni trauma dah kata, Ustaz kami nak tukar nama lah Ustaz. Eloklah tukarlah nama tu. Ya. Bukan salahnya kampung Nahoda tu. Bukan salahnya penduduk situ, tapi yang salahnya Qadiani tu. Dikeluarkan Qadiani tu daripada kampung Nahoda tu. Dia sebut kampung Nahoda, di mana? Oh, Qadiani tu, kampung Nahoda. Jadi tak pasal-pasal sampai kampung-kampung tu Qadiani. Yang Qadiani dan 10 buah rumah, 15 buah rumah ni. Yang lain jadi Qadiani juga. Itulah. Ya. Sebab itu kesusahan itu tadi dan kesenangan itu tadi sudah termaktub di sisi Allah Ta'ala. Kita tak boleh nak jealous dengan orang lain. Ya, kau bolehlah senang. Tak, memang senang tadi dah di dalam alam apa ni, alam roh tadi sudah tercatat kesenangan dia. Itu ketentuan Allah Taala. Baik. Lalu Rasulullah kata, "Fa wallahi allazi la ilaha illa ghairuh." Demi Allah, ya, yang tidak ada Tuhan selainnya, sesungguhnya salah seorang kamu mengerjakan dengan amal ahli surga sehingga tidak ada jarak antaranya, antara surga tadi dengan amal kamu tadi, melainkan sehasta. Antara kita dengan surga jaraknya hanya sehasta. Sehasta ni sejengkal dah ni, sehasta. Ini sehasta. Ini sedepa, sehasta. Pendek lagi. Ini sehasta. Antara kita dengan surga tadi sehasta. Amalan yang kita buat tu punyalah baik-baik belaka. Apa kata Rasulullah? Ya, bila di antaranya tadi surga melainkan sehasta, kemudian terdahulu atasnya ketentuan tulisan, lalu ia pun mengerjakan dengan amal ahli neraka. Dalam doa ahli surga ada amal baik, tiba-tiba endingnya, penyudahnya kerja-kerja ahli neraka yang membinasakan segala amalan-amalan kebaikan kita. Kita dah buat, dah cukup dah, segala-galanya kita buat amal tadi, sebesar-besar amal, sekecil-kecil amal yang kita buat ahli surga, tiba-tiba boleh menjadi amal ahli neraka. Allah Tuhan, ya. Ini kita boleh buat muhasabah lah, ya, kepada kita tadi, bagaimana amal yang ahli surga boleh masuk jadi ahli neraka. Kerana sudah tertulis sudah. Maka masuklah ia ke dalamnya, ke dalam neraka tersebut. Dan sesungguhnya salah seorang kamu mengerjakan dengan amal ahli neraka sehingga tidak ada jarak antaranya dan antara neraka melainkan sehasta. Kemudian terdahulu atasnya ketentuan tulisan, lalu ia pun mengerjakan pula dengan amal ahli surga, maka masuklah ia ke dalamnya. Dilihat macam dia ahli neraka. Hidupnya hidup ahli neraka. Ini yang dekat bagi saya ialah ahli surga tadi ialah saudara baru. Saudara baru yang masuk Islam, tuan-tuan. Ya.
Dianya sebelum dia Islam, dia ahli neraka. Amalnya amal neraka, dengan mabuknya, dengan makan, dengan gedumbunya, tak gedumbu semua dia berjalan neraka. Ya tak? Kura-kura ke apa ke ular, ya, kulluhum ajmain, dia berjalan semua. Ujung-ujung dianya dapat hidayah Allah Ta'ala. Ujung-ujung dianya tadi Islam. Ujung-ujung dia terima Islam tadi dengan hidayah tadi, dengan usahanya, dengan dengar. Sebab tu kita sini di taman kita sini, kalau tuan-tuan dengar je ada saudara baru, tuan-tuan kena beri perhatian. Ya, di pejabat saya sana, mana yang masuk Islam, saya dapatkan nama dia, dapatkan alamat dia sebagai surat kepada Tuan Nazir bahawa terdapat seorang yang baru memeluk Islam di Korea Tuan Nazir. Sila beri perhatian dan bantuan secukupnya untuk supaya jangan dia rasa terasing. Jangan nanti jumpa-jumpa pula dah Islam, alhamdulillah, tanya pula dah sunat ke belum, nanti dulu. Jangan tanya sunatnya tu kemudian, sunat tu kemudian. Dah Islam, alhamdulillah, ajar dia. Jadi saya gunakan pendekatan ini bila saya pernah sekali menjadi saksi kepada permohonan keluar Islam. Kita pun masuk Islam tahun 2002 dulu, ni 2016 nak keluar Islam. Ya. Saya nak tanya dengan dia pun orangnya tak datang. Jadi apa yang dipesan oleh peguam dia sendiri, peguam dia tu, ya, beritahu Ustaz balik nanti ni Ustaz jadi qadhi daerah, pastikan jangan yang Islam keluar Islam. Maknanya yang saudara baru tadi itulah. Ya, di daerah Gombak tuan-tuan ramai yang masuk Islam. Ramai. Sebab tu adik-beradik dia ramai daripada kita. Adik-beradik kita ABB paling ramai apa? 13 orang paling ramai kan? 20 orang. Tapi adik-beradik dia ada 350 orang. Pasal semuanya bin Abdullah belaka tu. Bin Abdullah tu semua adik-beradik dia. Dia kata, Ustaz adik-beradik berapa orang Ustaz? Saya kata saya 8 orang. Oh tak ramai Ustaz, saya lagi ramai. Dalam dewan ni seorang kemah semua adik-beradik saya. Memanglah ada bin Abdullah. Bukan ada bin yang lain. Betapa dia boleh rapat, boleh erat, boleh mesra dengan berbagai-bagai bangsa, Cina, India, Iban, ada kalanya orang asli. Kita tuan-tuan ni alhamdulillah biasa tengok kita punya pergaulan ni terbatas yang kita je ni. Tapi dia dengan Indianya, dengan Cinanya, dengan orang aslinya, dengan orang Iban Sarawaknya sana, dengan orang Bajaunya yang masuk Islam, boleh duduk makan sama-sama, bercakap sama-sama, masya-Allah. Ya, itulah adik-beradik sejati tu. Ya, yang binnya Abdullah tu semua adik-beradik dia tu. Yang topnya di Gombak ni, timbalan pengarah hospital Sungai Buloh tu, timbalan pengarah hospital Selayang, dianya juga saudara baru. Dr. Yusuf nama dia. Dia kira yang dari segi kedudukan kita pengajaran doktor, dia timbalan pengarah hospital Selayang. Doktor beratur sama. Ya, ambil kau nasi, kata doktor, "Mari sini kita makan." Tak ada Ustaz. Ustaz dengan Ustaz, saya dengan saya. Dia makan. Dia tanya yang dia orang India, cakap India. Ya. Jadi inilah yang kita katakan hujung-hujungnya nanti macam mana? Hujung-hujungnya dia terima Islam ataupun tidak Islam. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kehidupannya peringkat awal berbagai-bagai yang dibuatnya, yang dilakukannya, ujung-ujung alhamdulillah, ya, dia menjadi insan rabbani. Tuan-tuan kenal yang siapa? Saya pun tak pernah tengok orangnya yang pakai tattoo yang dekat muka tu. Ya. Saya kata ni biar betul dia buat ke, rupanya memang semasa dianya dulu nakal, bertattoo habis mukanya. Sekarang jadi pendakwah. Masya Allah lah orang yang macam ni tuan-tuan ni. Kita nak contohlah kalau boleh. Baik. Azan pukul berapa? Dah masuk dah waktu. Ya. Dekat saya ni pukul 8-7 minit.
sarahnya hadis ini. Nah, sudah. Hadis yang keempat ini diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib bin Al-Hazali. Beliau adalah di antara orang-orang yang mendahului memeluk Islam serta terhitung dari golongan pembesar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah orang yang amat berani membaca Quran di Mekah secara berterang-terangan hingga kerananya dia pernah diseksa. Membaca Quran secara berterang-terangan. Ya. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, baca Quran pun tak berani nak terang-terang. Kena perlahan. Ya. Kita sini azan tak berani nak terang-terang. Kena perlahan. Tak boleh kuat-kuat azan, kena perlahan. Volume-nya pun kena rendah.